itu, mereka paksa diri mereka bangun di tengah malam untuk mereka solat munajat kepada Allah. Munajat ni berbisik. Sebab konsep solat ni dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sebut fal musalli yunaji rabbah. Orang yang sembahyang tu dia sedang bermunajat, dia sedang berbisik-bisik, munajat, pinjam bahasa Arab, berbisik-bisik dengan Tuhannya. Tu yang kita bisik tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bisik lagi ihdinas siratal mustaqim. Ni munajat kita dengan Tuhan kita. Apakah kita menghayati bisikan kita dengan Tuhan kita, ataupun yang kita dengarnya bisikan daripada was-was syaitan? Tu yang kita bimbang dalam solat kita. Solat kita tak jadi munajat kepada Tuhan, tapi menjadi bisikan-bisikan golongan syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat 16 tu, surah As-Sajdah tu, Allah Ta'ala ketengahkan kalimah tama'. Tama'un di bahasa Arab, kita telah bahasa Melayukan tamak. Bila tamak ni bahasa Melayu nampak yang negatif. Yang negatifnya, bila kita tamak atau tamak, sesuatu yang ada di sisi manusia, itu yang Allah cela. Tapi kalau tamak sesuatu yang Allah janjikan, bentuk pahala dan seumpamanya, tamak kepada syurga, tamak kepada pahala dan seumpamanya, itu tamak yang dipuji. Ni yang kita cuba nak zahirkan, cuba nak terbitkan dalam jiwa kita ni, tamak kepada janji Allah yang baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di penghujung ayat ini mengakhirkan perbincangan kita. Sebenarnya kita ada soalan depan saya ini, kita akan buka pada pagi berbagi. Ayat yang ke-17 itu Allah Ta'ala cerita, kalau bahasa kita maksudnya, tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui bentuk perkara yang akan menyenangkan jiwanya yang Allah sediakan ketika itu di akhirat. Kita tak boleh bayangkan. Sebab akhirat ni kalau kita buka umpama dalam syurga, Imam Al-Baihaqi Ahmad bin Al-Husain rahimahullah ta'ala, tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i, meninggal tahun 458 Hijrah. Dalam kitab beliau Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, Nabi kita cerita usia penghuni syurga ni, bila masuk dalam syurga, di samping tinggi penghuni syurga, tingginya 60 hasta, tinggi sama dengan tinggi asal Nabi Adam alaihi salam. Tak tahu hasta mana dia pakai. Hasta asungkai panjang tu je. Ni hasta asungkai satu hasta. Hasta mana dipakai kita tak tahu. Tinggi penghuni syurga 60 hasta. Sebaliknya pula penghuni neraka, Allah besarkan tubuhnya. Nabi cerita dirsu ahlil nar, dirsu ahlil nar mithlu Uhudin. Nabi kata gigi geraham penghuni neraka, gigi geraham dia ada sebesar bukit Uhud. Sebab apa? Nak dirasakan azab kepada mereka besar. Penghuni syurga pun besar, penghuni neraka pun besar juga. Ketika tu usia ahli syurga ni 33 tahun. Kita pun tengok gambar kita dalam dulu. Ni ustaz dalam album dulu ustaz. Teman sekarang ni 63 tahun ustaz. Dulu 33 tahun ni jadi rebutan di kampung Bidok. Apa ni? Jadi rebutan ustaz. Teman pantang keluar di pasar malam.
mengerunyut perempuan ngikutnya. Contohnya itu nikmat yang berkekalan. Nabi cerita pula dalam riwayat yang sama, panjang hadis itu, bagaimana wanita-wanita dalam syurga ni sentiasa dalam keadaan bikran, dara. Walaupun bersama dengan suaminya sentiasa dara. Kemudian tidak ada haid, tidak ada nifas. Bila makan minum bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga. Makan minum yang keluarnya bukan kayu kecil, kayu besar, tapi yang keluarnya Nabi kata umpama sedawa. Tak ada tandas dalam syurga. Kemudian penghuni syurga pula tak tidur. Sekadar berehat aja. Kalau di dunia tak tidur, kena penyakit insomnia pula. Tak tidur. Bahaya juga kat dunia tak tidur. Darah tinggi naik. Di akhirat dalam syurga tak tidur. Kemudian pula ketika itu dalam syurga ni ada angin yang lembut bertiup. Yang penghuni syurga setiap hari Jumaat Nabi kata akan pergi ke as-suq fil jannah, pasar dalam syurga. Ketika itu baik lelaki baik perempuan bila pergi dan balik, angin dikena pada wajah. Yang perempuan semakin cantik, yang lelaki semakin kacak. Dan selama-lamanya 33 tahun dikekalkan usianya. Dan ada pula ahli syurga yang teringin nak tambahan anak. Maka Nabi kata pula, secepat terlintas dalam hatinya anak, udah tertonggor depan mata 33 tahun langsung. Tak perlu lagi isterinya mengandung 9 bulan. Tak ada pantang, tak ada nifas dan seumpamanya. Dah besar panjang dah. Nak minum aja, minum tak perlu buka tuang. Sedia, nak apa? Pak, depan dah ada. Tak teringinkah kita yang tu? Dari muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa sebagai mukaddimah menggantikan Al-Fadhil Ustaz Kadim pada pagi ini cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan mungkin di lain masa diizinkan Allah Ta'ala, mungkin ada pertemuan kita, insya-Allah kita bertemu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum daripada tu ada rekan saya ni, jadi ada soalan dulu ya. Ini tentang solat berjemaah. Dia kata imam membaca Al-Fatihah dan ayat Yasin sehingga menangis-nangis, membaca doa juga sehingga menangis-nangis, apa hukumnya? Kalau kita tengok di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, hadis itu panjang, saya ringkas saja. Aisyah radhiyallahu anha dia pernah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat ayahnya Abu Bakrin As-Siddiq, ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Uthman bin Amir radhiyallahu anhu, yang meninggal tahun 13 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, sempat meriwayatkan sebanyak 142 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah kata kat Nabi, wahai Rasulullah, ayahku Abu Bakrin ni seorang yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca. Kalau sekiranya dia baca di dalam salat, maka dia pasti akan menangis. Kalau dia baca juga Al-Quran di luar salat pun dia pasti juga menangis. Jadi sebagai jawapannya, tak ada masalah kita kata kalau fiqh mazhab Syafi'i. Jangan sampai menangis itu, kalau mazhab Syafi'i jangan sampai menangis itu, imam menangis mengeluarkan satu bentuk isyarat perkataan yang difahami. Itu sajalah. Sekadar dia menangis bila lalu ayat azab pamannya, memang itulah yang telah diamalkan oleh Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia yang paling utama di sisi ahli sunnah wal jamaah,
selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah apa di situlah. Dan kemudian kita pun makmum tak apalah, cuma makmum dari pelik macam tu saja kan. Tak apalah. Sepatutnya kita pun menangis juga kan. Cubalah kan. Kita gini, kadang-kadang kita pergi di luar pada Malaysia, ustaz, imam tu menangis ustaz, teman pun pelik juga, pelik pula. Sepatutnya kita pun menangis juga kan? Terutama di luar tu imam-imam ni mereka faham apa mereka baca. Kita tak faham, tumpang menangis pun jadilah. Kalau pula komplit, mangko wal mangko. Apa tahu imam menangis pula, dia tak faham ayat. Dan yang kedua, soalan kedua, seorang wanita hamil 5 bulan semasa bernikah. Selepas bersalin, perlukah pasangan ini bernikah sekali lagi? Jawapannya tak perlu lah. Adakah sah bernikah semasa wanita itu mengandung kalau ikut fiqh mazhab Syafi'i seperti mana disebut di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Tidak ada apa masalah sah pernikahan. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan ke lagi tu? Ya, silakan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Mohon maaf Ustaz, saya tengok di kampung-kampung, bila Tok Imam tu bagi salam pertama, dia dah bagi salam. Tapi tidak